Okey, so kita record dan kemudian kita akan teruskan pembelajaran kita pada malam ini dengan kaum di Malaysia unit yang keempat. Ibu, saya nak beri tanda. Pergilah pergi. Pergilah. Okey. Baik. So kita nak belajar tentang suku kaum yang ada di Malaysia. So kalau kita lihat kepelbagaian kaum di Malaysia, iaitu masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza dari segi keturunannya, dari segi agamanya dan kebudayaan. Ya betul, kita habis 9.30. Ya, kita habis 9.30. Baik. Antara kaum yang terdapat di Malaysia termasuklah Melayu, Cina, India, orang asli, Iban, Melanau, Kadazan Dusun, Bidayuh, Bajau dan Iranun. Jadi sebagai rakyat Malaysia kita perlu menghargai keunikan ini. Dan demi kemakmuran bersama. Baik. Di Malaysia, kaum apa yang paling ramai? Baik, dikabarkan menurut statistik menurut pengiraan, orang Melayu, kaum Melayu yang paling ramai di Malaysia ini. So kalau kita lihat kaum Melayu memang paling ramai. Jadi kaum Melayu ini memang mendiami alam Melayu dan bertutur menggunakan bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu, serta kebanyakan orang Melayu di sini beragama Islam. Ya. Dan kaum Melayu juga dikenali melalui pakaian tradisional, iaitu baju kurung bagi perempuan dan baju Melayu bagi kaum lelaki. Tetapi cikgu nak tanya kamu, boleh tak orang Cina atau orang India memakai baju kurung atau baju Melayu? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Ya, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab ia hanyalah pakaian semata-mata. So boleh pakai, tak ada masalah. Ya. Baik. Begitu juga orang Cina. Baik. Kebanyakan kaum Cina di Malaysia ni dia bertutur menggunakan bahasa Mandarin. Tetapi dia ada banyak dialek. Dialek ni macam logat lah. Antara dialek yang banyak di sini iaitu antaranya Hokkien, ada Hakka dan juga ada dialek Cantonese. Apa itu dialek, cikgu? Baik, dialek ni dia macam apa tahu? Macam bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu yang kamu tengok macam bahasa Melayu Kedah dengan bahasa Melayu Kelantan. Sama tak? Sama, betul. Tapi sebutannya berbeza, betul tak? Kedah, Kelantan, Terengganu, beza. Contohlah kita paling mudah. Kalau biasa kita sebut makan. Kalau di Kelantan panggil apa? Kelantan sebut apa makan? Make. Betul Rifki. Make. Kalau di Terengganu panggil apa? Kalau Terengganu panggil, dia tak sebut makan, dia sebut makam. Makang ikan. Itu Terengganu. Kalau di Kelantan disebut make ike. Kalau di Kedah makan ikan katanya. Jadi itu dipanggil dialek ataupun logat yang berbeza-beza. Contoh macam macam Najah. Najah, kamu keturunan mana? Ada Kelantan Terengganu ke? Ke Najah keturunan mana? Ada tak ibu bapa keturunan Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Melaka ke? Johor. Johor. Johor dia biasa ada kita makan nasi betul betul Cikgu, aja. Kita takif. saya ada yang daripada Jawa. Jawa. Jawa lain. Dia Jawa dia dia mangan. Jawa mangan. Mangan nasi. Mangan, dia tak sebut makan, dia sebut mangan. Ya. West mangan. West. West. Jadi
itulah dialek. Padahal tu semua bahasa Melayu. Jadi samalah macam Mandarin tadi. Ada Hakka, ada Hokkien, ada Cantonese. Jadi itu perbezaan okey, kita kata sebagai okey, perbezaan bahasa Mandarin. Jadi kaum Cina dikenali melalui pakaian tradisional iaitu cheongsam bagi perempuan. Ini dia cheongsam. Pakaian cheongsam manakala yang biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti sutera. Manakala bagi pakaian lelaki ialah changsan. Ingat kalau perempuan cheongsam, kalau lelaki changsan yang ini. Yang pakaian macam ni tu kan, yang labu tu kan. Udah macam apa? Dah macam Ip Man dah. Dah macam Ip Man dah gitu kan. Itulah dia. Pakaian orang-orang Cina. Iaitu lelaki changsan dan yang perempuan ialah cheongsam. Ya. Dan orang India. Orang India, kebanyakan kaum India dia bertutur menggunakan bahasa Tamil. Okey, bahasa Tamil. Okey. So terdapat juga yang menggunakan bahasa Telugu dan juga Malayalam. Malayalam. Tapi biasanya banyak kat Malaysia ni guna bahasa Tamil. Okey. Jadi kalau macam bahasa Tamil ni biasa kita guna. Kalau ane untuk apa? Abang betul. Nidya Silen. Kalau ane untuk abang, betul. Okey. Jadi ane. Jadi itu ya betul. Jadi itu untuk abang. Jadi kita juga biasa menggunakan bahasa Tamil. Orang India memang di Malaysia ni banyak gunakan bahasa Tamil. Jadi pakaian kaum India bagi perempuan ialah sari. Ini sari. Okey, ini sari. Manakala dhoti bagi lelaki. Ini dhoti. Okey, bagi lelaki. Nampak tak? So pakaian yang berbeza untuk kaum yang berbeza. Manakala untuk kaum Iban. Okay. Okay, I'm not used to Tamil that much. I see. Okay. Kalau macam tu, okay, Nindya silen. Cuba bagi tahu cikgu. Nan udah kadali keren. Apa maksudnya? Okay. Okay. Kalau kamu boleh beri maksudnya, okay, nanti kamu bagi tahu cikgu. Apa maksudnya? Okay. Oh, okay. Baik. So, kita lihat. Okay. Baik, itu bahasa Tamil untuk ya, betul. Betul. Lydia Silen. Bagus. Okay. Baik. Tahu pun. Baik. Kemudian, kaum Iban. Okay, Iban ini ialah kaum yang terbesar di Sarawak. Dan kaum ini bertutur dalam bahasa Iban apabila berkomunikasi dan pakaian yang mempunyai tenunan puakumbu merupakan busana ataupun pakaian tradisional wanita Iban yang digayakan ketika perayaan Hari Gawai dan majlis perkahwinan. Yang mana satu cikgu? Tenunan puakumbu. Inilah dia. Tenunan puakumbu. So kain yang dipakai tu dia tenun. Dia maknanya dia what we call stitch okay. Jadi menjadikan dia pakaian. Dan bagi baju lelaki Iban, okay, termasuklah baju burung dan juga baju kelambi. Ini dia. Okay, baju burung dan juga kelambi. Ini pakaian kaum Iban. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini pakaian Melayu, pakaian Cina, pakaian India, pakaian orang-orang Iban. Sekarang ni, okay, yang kita pakai sekarang ni pakaian siapa? Buatan Malaysia. Yang macam cikgu pakai t-shirt, yang macam Najah pakai tudung, yang macam Takif pakai seluar dan baju t-shirt ni. Ni pakaian siapa sebenarnya? Baik. Ya, ini semua adalah pakaian
pakaian daripada pengaruh Inggeris. Betul. Pakaian daripada pengaruh Inggeris, t-shirt, okey, kemudian juga kalau tudung tu daripada Arab. Okey, Najah macam Najah tu pakai tudung tu, itu Arab. Kalau Thaqif tu pakaian daripada Inggeris juga, pakai seluar. Jadi kaum India, kaum Cina, kaum Melayu, kaum Iban tak pakai macam ni. Tapi peliklah kan. Takkan hari-hari kita nak pakai pakaian tradisional, betul tak? Kan. Macam pelik je bila Thaqif nanti kan pakai baju Melayu bersampin, kemudian bersongkok, masuk mall. Okey, pergi body cert, pergi makan semua kan. Nanti semua orang tanya, pergi kahwin ke? Kan. Jadi macam pelik je. Jadi inilah pakaian harian kita. Yang itu pakaian tradisional kita. Itu perbezaan dia. Jadi itu perbezaan utama dia. Baik. So itu tentang pakaian. Jadi kalau kita lihat di sini, unik tak? Okey, adakah ianya unik? Ya, betul. Okey, memang unik. Dia berbeza mengikut kaum. Baik. So itu dari segi pakaian. Okey, orang Melayu, orang Cina, orang India dan orang Iban. Bagaimana dengan orang Kadazan Dusun? Ini dia. Okey, Kadazan Dusun merupakan kaum yang terbesar di Sabah. Dan kaum ini bertutur mengikut dialek sukuan masing-masing. Dialek sukuan tu maksudnya bahasa suku kaum masing-masing. Okey. Okey, maknanya kalau Kadazan Dusun ni, okey, dia ada suku yang lain. Dia bahasa dia lain sikit. Suku yang lain bahasa dia lain sikit. Sikit je lah. Tetapi pakaian tradisional kaum ini yang unik ini juga berbeza-beza mengikut etnik. Dan pakaian ini biasanya digayakan ketika majlis rasmi lah, seperti majlis perkahwinan dan juga semasa sambutan pesta keamatan. Ini pakaian orang Kadazan Dusun di Sabah. Smart gitu. Macam-macam corak ada. Ya, okey. Dan jangan lupa kita juga ada orang asli. Orang asli yang ini ya. Okey. Dan orang-orang asli di Semenanjung Malaysia, orang asli terbahagi kepada 3 kumpulan yang terbesar, iaitu Negrito, okey, iaitu kita kata suku kaum Semang, Senoi yang kedua dan juga Melayu Proto. Ini orang-orang asli. Orang-orang asli ni kamu boleh jumpa kehidupan mereka di kawasan hutan, iaitu seperti hutan di Pahang, hutan di Selangor, hutan di Perak. Mereka memang ramai tinggal dalam hutan. Tetapi keistimewaan mereka terletak pada pengekalan ciri tradisional. Seperti mereka ada kemahiran untuk kraft tangan, menghasilkan ubat-ubatan herba dan juga penggunaan bahasa mengikut suku. Okey, jadi ini keunikan mereka. Jadi mereka ni kalau kita lihat contoh macam ni kan, uniknya, okey, dia orang pakai pakaian yang macam ni, ambil daripada daun-daun, okey, dia orang tutup macam ni, okey, kemudian dia orang ambil bunga dan dia orang letakkan di atas kepala macam ni kan. Okey, jadi ini adalah okey, suku kaum orang-orang asli. Orang-orang asli yang tinggal di kawasan hutan. Jadi mereka lah yang mengamalkan ciri-ciri tradisional ini. Baik. Di Melaka, ini dia. Di Melaka, kalau kita lihat, kaum Cina. Okey, kalau kita lihat di Melaka ada satu kaum dipanggil Baba dan Nyonya. Okey, Baba dan Nyonya. So di Melaka saja, di Melaka, kaum ini wujud hasil perkahwinan pedagang dari Cina dengan penduduk-penduduk tempatan. Mereka menggelar diri mereka sebagai baba bagi lelaki, manakala perempuan disebut sebagai nyonya. Mereka bertutur menggunakan dialek Melayu Baba.
So cara hidup mereka, percakapan mereka, adat dan tradisi serta makanan masyarakat ini banyak berasimilasi, maknanya banyak bergabung dengan budaya tempatan. Jadi pakaian tradisional mereka ialah kebaya bersulam. Ini kebaya okay. Ini kebaya, baju kebaya. Kebaya yang ada sulam-sulam, ada corak-corak bunga ni. Dan juga berkain batik sarung. Ini kain batik. Berkain batik sarung. So inilah dia baba dan juga nyonya. Jadi kalau kita lihat punyalah banyak banyak suku kaum yang terdapat di Malaysia. So kalau kita ulang balik, apa yang kita belajar iaitu kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Iban dan juga kita ada Kadazan Dusun dan juga kita ada orang asli dan juga baba dan nyonya di Melaka. Okey. Baik. Baik, sebelum kita teruskan, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Mungkin Aaron Akif nak tanya, Najah nak tanya, Takif, Nidia Silen, yang lain-lain? Tak ada. Cikgu, Ya. apa makanan tradisional baba dan nyonya? Okey, biasanya baba dan nyonya suka makan asam pedas. Kamu tahu makanan asam pedas tu, tak kira asam pedas ikan ke, asam pedas ayam ke, itu memang makanan yang selalu dimasak oleh kaum baba dan nyonya. Maknanya, jadi diorang ni makan makanan orang Melayu sebenarnya. Banyak makan makanan orang Melayu. Tetapi mereka ni memang keturunan Cina tetapi baba dan nyonya. Baik, ada siapa kat sini yang baba dan nyonya? Tak ada tak ada. Baba dan nyonya tu apa maksud dia? Baba dan nyonya tu maknanya adalah satu keturunan yang mana orang Cina tapi mengamalkan hidup orang Melayu. Macam tu. Kenapa nama dia baba dan nyonya? Sebab lelaki dipanggil baba, yang perempuan dipanggil nyonya. Memang macam tu. Kenapa dia macam tu? Dia macam pertanyaan, kenapa nama kamu Takif? Dia macam tu lah. Tak ada jawapan, betul tak? Tak ada jawapan dia. Samalah macam tu. Tinggalkan betul. Dia tak ada jawapan. Samalah macam kalau soalan tanya, kenapa nama saya Najah? Kenapa nama saya Aaron Akif? Tak ada jawapan. Kalau nak tanya, pergi tanya mak ayah kamu. Kan? Jadi begitulah kita kata sebagai kenapa jawapan dia begitu. Kenapa nama-nama kaum dia begitu. Okey. Baik. So Najah tak ada soalan Takif, Aaron dan lain-lain, Amirul Imran, Akib, Masyarani tak ada Okey, baik. Boleh kita sambung kepada kaum yang seterusnya? Boleh? Boleh. Boleh okey, baik. Kita sambung kepada seterusnya, iaitu kita lihat kaum Chetty. Kaum Chetty. Okey, ini kaum Chetty. Kaum Chetty pula ialah, kalau kita lihat, Chetty ni wujud hasil perkahwinan pedagang-pedagang India pada zaman dahulu pada zaman Melaka dulu, berkahwin dengan penduduk-penduduk tempatan. Maknanya orang-orang Melayu tempatan. Jadi kebanyakan mereka juga berada di Melaka. Dan bahasa pertuturan mereka ialah bahasa Melayu Creole. Take note benda ni bahasa Melayu Creole. Okey, bahasa dia sama bahasa Melayu. Okey, sama bahasa Melayu. Cuma dia ada lenggok yang berbeza. Samalah macam kalau kamu pergi Kedah kan, dia ada lenggok dan logat yang berbeza. Kalau kita nak tanya engkau nak pergi mana, tapi kalau Kedah kata apa? Hang nak pergi mana? Kan? Hang nak pergi mana? Dia macam itulah. Dia ada sedikit perbezaan dia. Dan pakaian tradisional kaum ini ialah kebaya bersulam, sama macam baba nyonya tadi, dan berkain batik sarung. Sama kan macam orang baba dan nyonya, sama.
Kebaya bersulam dan berkain batik sarung yang dipakai ketika mengadakan pesta keramaian. Dalam perkahwinan ke kan, ada orang akan pakai pakaian tradisional ini. Itu ceti. Kaum ceti. Dan satu lagi kaum yang kita lihat di sini iaitu kaum Sikh. Kaum Sikh ni ialah bahasa Punjabi. Bahasa menggunakan bahasa Punjabi. Bahasa Punjabi ialah bahasa ibunda masyarakat Sikh. Dan pakaian lelaki kaum Sikh ini ialah baju panjang hingga ke lutut macam ni. Nampak tak? Baju panjang hingga ke lutut dan bersama-sama seluar, tahmat atau tambah, dan juga sarban. Ini sarban. Di atas kepala tu sarban. Wanita Sikh pula memakai salwar kamis. Iaitu pakaian yang dipakai bersama-sama. Ini salwar kamis bersama-sama dupatta ataupun selendang. Ini selendang dekat leher dia tu selendang. Salwar kamis iaitu pakaian yang dipakai bersama-sama dupatta ataupun selendang. Itu kaum Sikh. Dan kaum Sikh ni, ada tak kawan-kawan kamu yang dekat sekolah dia ada pakai sarban macam tu? Ada tak kaum Sikh sekolah kamu? Dia pakai sarban ke ataupun dia pakai dia ada ikat rambut dekat situ kat kepala tu kan? Kamu tahu tak kenapa orang Sikh dia upin ipin? Itulah itu pun Boleh nampak. jarjit kan? Boleh Jarjit. Kamu tahu tak kenapa mereka pakai sarban? Kamu tahu tak kenapa? Baik. Kamu kena tahu bahawa orang Sikh dia pakai sarban kerana dalam agama mereka, mereka tidak dibenarkan untuk potong rambut. Tak boleh. Jadi rambut mereka panjang. Jadi bila rambut mereka panjang, yang lelaki ni, bila rambut panjang, mereka kena lilitkan dan tutupkan dengan sarban. Lagi dah tua, lagi panjanglah rambut dia. Jadi mereka pun lilit dan tutupkan dengan sarban. Kalau yang pelajar sekolah rendah yang ada yang macam jarjit tu kan. Kenapa dia dekat atas ni cikgu? Sebab rambut dia dah panjang. Tapi dia tak nak pakai sarban. Jadi dia akan gulung dekat depan dan ditutup dengan kain ikat. Dia ikatkan kain kat situ. Sebenarnya dia sedang mengikat rambut dia yang panjang. Itulah dia kaum Sikh. Berbeza dengan perempuan. Kalau perempuan Melayu ni, kalau rambut panjang macam Najah, rambut panjang dia akan ikat rambut kat belakang. Betul Najah? Kan macam Najah jeling aja kan. Kan boy. Kan. Dia ikat rambut panjang kat belakang dan pakai tudung. Kita mandi sikat je. Ya betul. Betul kan? Jadi itulah dia. Dan lagi kalau lagi rambut dia tebal tu lagilah terbonjol dia punya tu kan. Terbonjol dia punya tudung tu. Tu rambut dia panjang lah tu. Jadi itulah kaum Sikh. Kaum Sikh. Yang biasanya nama dia akan berakhir dengan Singh. Jarjit Singh, kemudian Durbar Singh. Di belakang dia ada perkataan Singh. Itu kaum Sikh lah tu. Jadi itulah untuk pengetahuan kamu tentang Sikh. Dan ada juga suku kaum iaitu Siam. Orang-orang Siam. Ada orang Siam. Ya, orang Siam ini ramai yang tinggal di Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang dan juga Perak. Mereka ni guna bahasa Siam dan juga bahasa Melayu. Yang apa? Sawadikap, kampung kakap, begitu. Jadi itu adalah bahasa Siam. Dan kaum ini menyambut perayaan Songkran. Songkran pada tahun baru mereka dan mengenakan pakaian tradisional semasa menghadiri upacara keagamaan mereka di Wat. Wat tu sebenarnya adalah kuil. Kuil bagi agama Buddha di Siam.
Jadi itulah dia orang-orang Siam. Ini pakaian-pakaian orang-orang Siam lah ni. Dan belakang ni adalah kuil-kuil mereka yang dipanggil sebagai Wat. Tu Wat lah tu belakang tu. Okey. Jadi itu orang Siam. Dan Serani. Kaum Serani. Serani ni unik sikit. Serani ni sebenarnya dikenali sebagai orang Eurasia. Okey, iaitu kaum Serani ni hasil perkahwinan campur orang Portugis dengan penduduk tempatan. Bila yang orang Portugis ni berkahwin dengan penduduk tempatan, cikgu? Ingat tak, suatu ketika dahulu ada satu negeri yang telah dijajah oleh Portugis. Negeri apa? Negeri apa yang pernah dijajah oleh Portugis? Negeri apa? Siapa ingat lagi? Negeri apa yang dijajah oleh Portugis? Bukan Johor, Melaka. Ya, Melaka. Betul Najah? Melaka kan? Jadi orang-orang negeri Melaka lah yang telah berkahwin dengan orang-orang Portugis. Jadi, okey, lahirlah kaum Serani. Ya, kaum Serani. Dan mereka menggunakan bahasa Kristang. Okey, dan juga bahasa Inggeris. Dan kaum ini mempunyai banyak bahasa, ada adat resam dan juga muzik yang unik. Tariannya yang paling popular ialah Branyo dan juga Frapera. Frapera. Itulah dia tarian yang paling popular yang gambarkan kat sini kan. Ini tarian yang paling popular. Kamu tahu tak, pernah dengar lagu ni tak? Jingling nona, manis sekali. Jingling nona, manis sekali. Pernah dengar? Pernah dengar Jingling nona? Lagu Jingling nona tu adalah lagu daripada kaum Serani di Melaka. Lagu Jingling nona tu. Jadi itu terkenal dalam kaum Serani. Jingling nona. Jadi itulah dia kaum Serani, iaitu campuran Portugis. Portugis dan ramai lagi lah. Dan juga kita terdapat kaum-kaum lain di Sarawak. Seperti orang Melayu di Sarawak memang banyak kaum lain di Sarawak. Di Sarawak ada orang Melayu, kemudian ada orang Kenyah, kemudian ada orang Melanau dan juga ada orang Bidayuh. Ini Bidayuh. Ya, Melayu, Kenyah, Melanau dan juga Bidayuh. Kemudian kalau kaum lain di Sabah, Sabah pun ada banyak kaum. Iaitu kalau kita lihat kaum-kaum di Sabah ini seperti Murut. Sebelah kanan ni Murut. Sebelah tengah ni Rungus. Kaum Rungus. Kemudian Iranun. Ni Iranun. Dan juga Bajau Sama. Jadi punyalah banyak. Jadi keunikan Malaysia terletak pada kewujudan pelbagai kaum yang hidup bertoleransi, iaitu hidup bertolak ansur. Jadi mengetahui, mempelajari dan berkongsi maklumat tentang pelbagai kaum mampu melahirkan masyarakat yang cinta akan tanah air. Jadi sebab itu kita kena belajar tentang kaum-kaum lain di Malaysia ini. Banyak kan? Memang banyak. Jadi macam-macam kaum yang ada di Malaysia ini. Cuba kamu tengok balik kaum kamu. Sebenarnya kamu ni keturunan apa? Contoh macam Takif. Takif kata dia keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Kalau Najah, Najah kamu keturunan apa? Nidya Silen, cikgu tahu kamu keturunan India. Betul. Aaron Akif, kamu keturunan mana? Amirul Imran, cuba tulis dalam Zoom chat. Kamu keturunan apa? Keturunan Megat ke? Keturunan Syarifah ke?
keturunan Arab ke, keturunan Bugis ke. Okey, mungkin Akid, Marsha Arani, Alisha Dania mungkin tahu. Zafri, Rifki Aidin. Serius lah Najah? Oh ya ke? Jawa mana Jawa? Jawa mana tu? Jawa daripada mana? Okay. Diana, Humaira Syafri, Zarif, Akmar Hajiri. Kamu keturunan mana ni? Kalau Jawa. Jawa juga. Ramainya Jawa. Ramainya Jawa lah pula. Okey. Baik. Tak tahulah pula. Okey. Kalau Jawa okey, kalau Jawa. Okey, faham tak apa cikgu cakap ni? Koi apa ngomong iso ngomong Jawa. Iso ngomong Jawa. Tak Weh, faham. semangat. Itu je lah yang kau tahu Takif. Okey, Najah pun tak tahu. Okey. Kau So, bagi. ya, bagaimana dengan Akmal Hajiri tak tahu? Okey, baik, pun ada keturunan Jawa juga. Okey, so bermakna di sini kita ada banyak keturunan. Okey, keturunan-keturunan, okey, suku kaum di Malaysia. Jadi kamu rasa apa? Unik tak? Unik tak Malaysia ni sebenarnya? Unik kan? Baik. Siapa kat sini dia mengikuti mengikuti berita-berita artis daripada Korea, K-pop? Mungkin Najah mungkin tahu. Tahulah sikit-sikit. Okey, mungkin Alisha Dania tahu. Diana tahu. Okey, Nidia Silen. Okey. Kamu tahu tak? Okey, kamu tahu tak? Kalau macam di Korea, dia tak ada suku kaum tau. Tapi dia ada nama keluarga. Betul tak? Dia ada nama keluarga Kim. Dia ada nama keluarga Lee. Okey, dia ada nama keluarga apa lagi? Dia ada nama keluarga apa lagi? Kim, Lee, kemudian Song. Keluarga apa lagi? Okey, Mi. Ada juga Mi. Jadi mereka ada keturunan berdasarkan nama keluarga. Lee, ya. Okey, jadi dia tak ada keturunan macam kita. Dia orang sana tak ada kaum India, tak ada kaum Cina. Dia orang tak ada sana kaum yang berbeza, tak ada. Okey, so mereka menggunakan nama keluarga yang berbeza-beza. Jadi macam Malaysia jauh berbeza daripada Korea. Okey, Malaysia ada suku kaum. Okey, ada Melayu, ada Cina, ada India. Kemudian juga ada suku kaum di Sarawak, orang asli, Serani dan sebagainya. Tetapi yang the best part is, walaupun semua suku kaum ini, Jepun pun macam tu kan? Ya betul, Jepun pun macam tu juga. Jepun pun macam tu juga. So, walaupun kita ni semua ada menggunakan bahasa yang masing-masing, tapi semua menggunakan satu bahasa yang sama. Bahasa apa? Bahasa apa yang kita semua gunakan? Melayu. Bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Ya, bahasa Melayu. Okey. So di Malaysia ni, okey, semua orang akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang utama. So bahasa yang kedua ialah bahasa apa? Yang kedua. Yang kedua barulah bahasa Inggeris. Yang pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa Inggeris. Jadi tak bolehlah kalau macam cikgu kan, cikgu cakap dengan Nidia Silen, cikgu cakap bahasa Jawa. Boleh? Tak boleh. Kan ketiga Arab. Kalau macam Najah nak cakap Arab dengan cikgu, peninglah juga cikgu. Macam manalah aku nak jawab ni. Kan. Kalau katakan macam Aaron Akif nak cakap Cina dengan cikgu, jadi cikgu tak faham. Kan. Jadi kita gunakan bahasa yang sama-sama faham, iaitu bahasa Melayu. Dan nombor dua bahasa Inggeris. So itulah perbezaan dia. Okey, baik. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, okey. Cikgu nak bagi soalan. Okey. Baik.
Cikgu nak bagi soalan dan soalan ini kamu kena tuliskan jawapannya secara personal dalam Zoom chat. Dalam Zoom chat tu kamu boleh send pada cikgu kan, tu Cikgu Rafi kan. Jadi kamu send personal direct message kepada cikgu. Okey, jawapan dia. Baik. Soalan dia. Soalan dia, siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah online. Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah online.